Salam guys, Muaz balik di sini. Okay, so sebelum aku nak mula bercerita benda tu semua, aku perlu aku rasa lebih sesuai lah kalau kita mulakan dengan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada korang semua yang sedang tengok. And aku minta maaf lah kalau tahun ni aku ada terkasar bahasa ke kan, waktu buat video kita tak tahu kan. Kadang kalau kita kata screen tu tak cukup bagus pun ada yang tersinggung kan. So aku minta maaf lah. Dan sebenarnya aku stres juga raya ni. Sebab apa tau? Sebab baru hari ni dah raya ke berapa Raya ke 5. Raya ke 5 lebih kurang macam tu lah. Ke 4 ke 5. Berat badan aku dah naik balik kan. Dia naik dekat sekilo dah. Kita betul-betul melantak kan. Itu yang naik teruk tu. Jadi untuk siapa yang tak tahu juga, aku baru-baru ni dah pun membuat satu anjakan paradigma dalam kehidupan aku. Iaitu kalau korang tahu sebelum ni aku menggunakan Fujifilm X100V sebagai aku punya daily driver untuk aku ambil gambar kat luar lah kan. Ambil gambar produk ke, ataupun aku nak buat macam ala-ala street photography ke, just untuk memenuhi aku punya hobi lah kan. Sebab aku memang suka ambil gambar ni semua. Yes, aku punya hasil penggambaran tu kalau nak bandingkan dengan yang fotografer profesional semua memang jauh lah. Memang jauh gila lah kan dia punya kualiti dia tu. Tapi benda ni hobi kan. Memang minat aku. Aku memang suka ambil gambar. Lepas tu aku post gambar aku kan. Jadi long story short, aku dah jual dah X100V aku tu. Dan aku decide untuk go for smartphone ni, iaitu Xiaomi 14 Ultra. Memang aku beli smartphone ni. Ni bukan smartphone review ke apa ke. Memang ni sebab aku buat video ni, aku nak bercerita lah pengalaman aku kenapa aku decide untuk beli Xiaomi 14 Ultra ni. Okay, so nak start daripada mana? Okay, aku perlu buat disclaimer terlebih dahulu lah, yang mana aku bukan nak bandingkan tau. Aku bukan nak bandingkan kamera yang betul kan, iaitu macam X100V tu, dia kamera yang sebenar kan, siap dengan size sensor yang besar kan, sebab dia pakai APS-C sensor. Aku bukan nak bandingkan kamera tu dengan smartphone kan, sebab yalah sensor smartphone walaupun 1 inch masih lagi kecil micro four third pun lagi besar daripada 1 inch. So aku bukan nak bandingkan antara kedua-dua tu kan. Tapi aku rasa aku perlu bercerita sebab ada certain benda yang membuatkan aku decide untuk okay, aku tak boleh nak pakai X100V ni. Aku lebih selesa gunakan aku punya smartphone untuk ambil gambar. Okay, jadi antara sebab kenapa aku beli X100V, Fujifilm X100V ni adalah untuk memenuhi nafsu aku lah kan. Nafsu aku untuk ambil gambar tu semua. Aku suka sebab dia punya design dia very compact, kecil. Lepas tu aku boleh masuk je dalam aku punya posh bag, bawa ke mana-mana kili aku nak ambil lah. Dan tujuan aku beli tu adalah untuk satu, rakam memori aku dengan keluarga aku, gambar dengan anak-anak aku, gambar dengan isteri aku kan. So dia kira jadi macam just point and shoot je lah kan. Ambil je gambar apa-apa yang aku nak ambil. Kemudian satu lagi untuk memenuhi aku punya nafsu untuk ambil gambar, untuk street photography tu semualah. Bila aku rasa macam let's say aku pergi Petaling Street ke kan, macam itu aku ada pergi Petaling Street, okay, cantik sebab aku dah ada kamera tu. Bila ambil gambar semua, aku rasa macam aku puas hati lah dengan hasil gambar dia tu. So memang best kan. Fujifilm X100V tu, antara benda yang aku suka adalah dia punya film simulation terbaik. And then kemudian lens dia pun very sharp, clear gila. Dan kemudian disebabkan dia ada Fujifilm recipe tu, lagilah shock gila kan. Sebab kita Fujifilm ni dia ada community tau. Community yang akan create color-color yang ikonik lah kalau pada masa dulu kan. Macam Kodachrome lah, HP5 black and white tu. So ada banyak lah kan. Aku memang suka Fujifilm ni sebab benda tu. Tapi akhirnya aku decide untuk let go juga Fujifilm X100V tu. Mungkin ialah disebabkan masalah aku jugalah. So satu benda masalah yang aku hadapi bila gunakan kamera X100V tu adalah aku jadi takut. And aku rasa masalah aku sebab aku rasa takut and tak berani untuk ambil gambar orang. Terutama dekat public lah kan, bila kita buat street photography tu. So contoh macam, kita ambil contoh lah contoh. Okay, so contoh lah ni X100V. Ni bukan X100V tapi contoh lah X100V kan. So bila aku dekat public, aku rasa macam nak ambil gambar orang. Bila aku tala kamera tu nak ambil gambar orang tu, and bila aku tak tahu
di mata aku kan, aku rasa macam orang judge aku tau. Macam subjek tu bila dia nampak aku pegang kamera macam ni, dia macam judge aku tau. Dia macam, asal kau nak ambil gambar aku kan, apa ni kan. Macam kita kacau dia punya privacy lah, yang mana aku rasa tak selesa lah bila jadi macam tu kan. Jadi lama-lama aku jadi takut kan. Takut nak ambil gambar orang ke apa ke. Dia jadi macam aduh, satu kambesam lah kan. Sebab tujuan aku beli kamera tu ialah untuk memenuhi aku punya kehendak untuk street fotografi. Jadi takut nak ambil gambar orang kan. Ambil gambar bangunan je. Memang tak syok lah. So itulah masalah aku kan dengan kamera X100V tu. Walaupun dia compact, walaupun orang kata itu adalah antara kamera street photography paling best kan, sebab dia compact, kecil, senang nak bawa pergi mana-mana semua. Yes, dia tak boleh kalahkan Ricoh GR3 dengan 3X tu. Itu lagi power lah, sebab lagi kecil, lagi stealthy. Tapi aku beli Fujifilm X100V tu sebab design dia memang nampak ikonik, nampak retro style kan. So okay lah kan. Dia orang kata itu adalah yang paling bagus untuk street photography. Tapi lalas bila aku pakai, aku tak ada keberanian tu. Keberanian tu memang tak sampai lagi lah kan. Sebab aku bukannya street photographer tegar ke kan. Aku bukannya ambil gambar selalu kat street ke. Dia just sekadar hobi je. Jadi jarang lah aku praktis untuk dapatkan keberanian tu kan. Tapi masalah dia, okay lah, orang boleh kata then tak payahlah kan pakai S100V tu, guna je lah smartphone ni kan. Yes, memang boleh guna smartphone. Cuma sebelum ni bukan cerita sebelum Xiaomi 14 Ultra ni datang, aku tak jumpa smartphone yang sesuai untuk menggantikan X100V. Sebab X100V ni, dia punya Fujifilm punya color ni memang bagi aku sangat cantik lah. Bagi sesuai dengan aku. Yalah, benda cantik ni kan subjektif kan. So di mata aku, color dia memang tercantik lah. Bukan tercantik, terbaik. Antara dia yang terbaik lah kan. Untuk dia memudahkan kerja aku tak payah nak edit lebih-lebih sangat. Aku pun bukan jenis suka sangat extremely edit gambar aku kan. Sebab aku akan sentuh sikit je lah. Macam kalau shadow dia terlalu gelap, aku naikkan shadow, ataupun aku gelapkan shadow dia. Benda-benda aku sentuh benda sikit je, naikkan exposure sikit. Tak adalah main dengan color tu semua. So by default color yang keluar daripada Fujifilm kamera tu aku memang suka gila. So dalam dunia smartphone, aku tak jumpa lagi smartphone yang boleh dapat benda tu. Sehinggalah datangnya Xiaomi 14 Ultra. So hari tu aku berkesempatan untuk gunakan review unit untuk Xiaomi 14 Ultra. Aku pakai dalam 2 minggu, 3 minggu ke sebulan, aku pun dah tak ingat dah. So yang aku dapat tu warna putih lah. Bila aku pakai, aku jatuh cinta lah. Senang cerita, aku jatuh cinta lah. Terus jatuh cinta lah dengan smartphone tu kan. Aku rasa macam aku happy lah, sebab akhirnya aku jumpa smartphone yang kena dengan jiwa aku untuk dunia penggambaran gambar kan. So bila jadi macam tu, aku terus happy lah kan. Bila aku pergi berjalan mana-mana, aku tak tahu, orang jenis memang tak kisah tau. Kalau aku ambil gambar orang ke apa kan, dia orang tak kisah tau kalau aku ambil gambar guna smartphone. Aku pun tak faham kenapa kan. Tapi itulah, bila aku fikir balik, kita takkan ambil serius sangat orang yang ambil gambar guna smartphone, sebab semua orang suka ambil gambar guna smartphone kan. Cuma bila pakai kamera ni, dia jadi lain sikit lah. Nampak macam terlampau serius, terlampau profesional sangat. So kamera dia kalau guna smartphone, dia nampak lebih santai, lebih relax kan. So bila aku guna, masa aku guna yang review unit untuk Xiaomi 14 Ultra tu, aku jadi macam bapak best gila kan. Aku boleh dapat gambar yang aku nak. Dan kemudian dia lagi best sebab dia ada focal range yang berbeza kan. Aku boleh go sampai 75mm. Kalau X100V, dia fix dekat 23mm punya lens, kira equivalent kalau full frame tu 35mm lah. So dia fix lah lens dia kan. Yang ini aku ada banyak pilihan yang aku boleh gunakan. Yes, quality, kalau nak cerita quality memang tak sama lah bang. APS-C dengan 1-inch sensor memang jauh lah beza. Tapi ni aku cerita dari segi penggunaan tu. Sebab kita kalau ada kamera canggih macam mana pun, kau beli kamera Leica Q3 yang harga sampai 30,000, lepas tu kau tak pakai, tak guna juga. So itulah kan, kita kepenggunaan tu. So bila aku bawa Xiaomi 14 Ultra yang review unit warna putih tu, aku bawa pergi testing, ambil gambar contoh semua. Aku rasa macam aku memang suka gila lah dengan color dia. Dia punya black and white high contrast dia pun best. Dia punya by default aku tak guna dia punya, kan dia ada
Leica Authentic dengan Leica Vibrant kan. Aku tak pakai Vibrant, aku pakai Leica Authentic je. Dia kata, bapak lawa gila kan. Aku suka gila lah dia punya colour dia tu semua. Aku memang best lah. So akhirnya aku decide untuk ini memang best lah. Aku ambil gambar orang pun orang tak kisah kan. Aku nak bawa pergi mana-mana pun senang sebab dia kecil kan. So letak je dalam poket semua. Macam bapak best gila kan. So aku tahu dia macam impulse lah. Lepas tu ada satu minggu tu Xiaomi contact kata dia nak kena pulang balik Xiaomi 14 Ultra tu. Aku macam bapak stress gila kan. Alamak, diorang ni cepat betul nak ambil pula kan. So aku pun terus contact kawan aku dekat DirectD, kata ada stok lagi ke tak semua. Lepas tu dia kata ada stok lagi, and then aku terus aku pejam mata kata tak apa, aku pergi je lah beli. So aku terus pergi kedai DirectD Subang tu, SS15, terus angkat sebiji. So itulah dia, aku angkat warna hitam pula kan. Kenapa aku ambil warna hitam? Sebab aku dah try warna putih. So try warna hitam pula lah kan. Lagipun tak ada kisah pun hitam ke putih, sebab lala aku pakai casing ni juga. So casing ni memang antara benda sebab jugalah, sebab utama kenapa aku beli Xiaomi 14 Ultra ni. Aku ambil satu lagi dia punya part dia. Okay, so bila aku pergi dari SS15 tu, aku beli, aku angkat sebiji. Lepas tu sebab dia ada promotion lagi, aku dapatlah dia punya fotografi kit tu, yang mana itu adalah sebab kenapa aku nak beli juga Xiaomi 14 Ultra ni. Sebab dengan casing ni, lepas tu dia bagi photographer kit tu kan, dia ada shutter button ni yang merangkap sebagai power bank juga. So bila aku cucuk and then pasang lock, bila aku nak ambil gambar, dia jadi macam kamera yang sebenar. So aku boleh terus ambil gambar, tekan just press. Lepas tu nak zoom ke apa ke, nak video, nak tukar setting apa semua, satu tangan macam ni je. Tak tahu, memang best gila lah. Maka bila pasang benda ni, dia jadi form factor yang macam ni, perfect lah. Dia rasa macam kamera yang sebenar. Walaupun dia bukan kamera yang sebenar, kita rasa feel macam kamera yang sebenar. Dan dari segi compactness, kecil, boleh bawa ke mana-mana. Dalam masa yang sama, dia bukan kamera saja. So aku boleh guna untuk buat benda lain juga. Yes, quality tak sama lah kan. Memang tak boleh lawan lah kamera yang sebenar. Aku rasa kamera yang sebenar lagi best sebab dia ada all the buttons kan. Kau boleh ada macam ISO button, ada shutter speed punya button, banyak benda yang kau boleh ubah, boleh customize. Itu memang tak boleh lawan lah kan. Kamera is still the best lah untuk ambil gambar. Tapi untuk style penggambaran aku, yang banyak cuba untuk buat macam street photography style, nak ambil gambar-gambar orang tu semua, bila aku pakai smartphone ni, orang lebih tak kisahlah untuk diambil gambar kalau bandingkan dengan gunakan kamera yang sebenar. Tak tahu, orang macam nampak macam annoying lah kalau gunakan kamera yang sebenar. Mungkin itu adalah persepsi aku saja yang tak ada lagi keberanian tu untuk ambil gambar. So aku banyak macam overthinking lah kan. Kata bila tengok muka dia macam annoyed kan bila aku ambil gambar dia kan. So aku tak suka lah kacau privacy orang, sebab aku pun tak suka orang kacau privacy aku. So aku faham lah. So bila guna ni, orang tak berapa kisah. So aku lagi seronok lah bila nak ambil gambar ke apa ke. So itulah antara sebab kenapa akhirnya aku decide untuk go for Xiaomi 14 Ultra, dan aku jual aku punya kamera Fujifilm X100V aku. Dan aku tak rasa menyesal lah jual X100V aku tu, sebab aku rasa aku lebih fully utilize smartphone ni untuk ambil gambar kalau nak bandingkan dengan X100V tu. Lepas tu kalau let's say korang tertanya lah, kenapa ambil X1, kenapa aku ambil Xiaomi 14 Ultra kan, kenapa tak ambil Vivo X100 Pro? Sebab Vivo X100 Pro pun aku suka juga disebabkan color dia, and then kemudian quality optik dia punya lens dia tu, Zeiss lens tu memang cantik lah. Aku rasa boleh lawan side by side lah dengan Xiaomi 14 Ultra ni. Jadi antara sebab kenapa aku tak go for Vivo X100 Pro, maybe bukan faktor kamera lah kan. Kamera dia aku rasa dua-dua power. Yang membuatkan aku tak decide untuk go for Vivo adalah disebabkan screen dia curve. Itu je. Memang macam pelik kan. Tapi ya, bila aku nak pakai macam Xiaomi 14 Ultra ni, memanglah skrin dia ada curve, tapi dia memang curve yang hampir tak nampak curve lah. Kalau nak bandingkan dengan Vivo kan, Vivo dia lebih curvy lah kat tepi tu, yang mana aku tak berapa sangat lah dengan skrin yang curve tu kalau untuk kegunaan aku. So sebab ada pilihan kan. So and then kemudian sebab Vivo dia tak ada datang sekali dengan kit tu,
kan. Yang ini ada kit tu yang membuatkan aku lagi rasa macam nak beli phone ni. Overall Xiaomi 14 Ultra ni kalau untuk gambar aku puas hati lah. Aku memang sangat puas hati. Untuk video pun aku suka sebab untuk video kalau record video guna smartphone ni, kalau korang pakai gunakan let's say auto mode, memang tak berapa best lah sebab dia masih lagi ada macam exposure bukan exposure hunting lah. Dia exposure hunting lah. Maknanya dia ISO dia tak fix, dia naik turun kan. So kadang-kadang video tu nampak cerah gelap. Tapi kalau kita rekod gunakan macam aku kalau selalu rekod video pun aku akan guna manual mode, pro mode tu. Okay, sebab aku boleh setting kan ikut apa yang aku nak kan. So aku kira puas hati lah bila guna untuk rekod video tu. Stabilization pun okay, focusing pun okay, semua okay. So best lah kan. Untuk gambar memang terbaik dah. And then untuk video pun okay. Cuma satu yang aku tak suka lagi buat masa sekarang lah, aku tak suka berkenaan dengan Xiaomi 14 Ultra ni adalah pertama ni. Dengar kan. So dia rattling lah kan. Korang beli, korang jangan terkejut lah bila pergi mana-mana, apa sah bunyi macam bergegar. Jangan terkejut, tu dia punya sistem OIS dia lah. So bukan benda yang baru lah. Kebanyakan smartphone yang ada OIS memang ada bunyi tu kan. Tapi yang ini agak kuat jugalah bunyi dia. So annoyed sikit lah yang tu. And then kemudian satu lagi, so far buat masa sekarang performance bateri dia agak teruk jugalah kan. Dia makan banyak sangat bateri. HyperOS tu belum cukup, aku rasa belum cukup stabil kot untuk Xiaomi 14 Ultra ni. So dia makan banyak bateri. Screen dia WQHD+, tapi aku tak boleh guna WQHD+ sebab dia makan bateri kan. So aku terpaksa turunkan ke Full HD+ je. A bit annoying, tapi tak apalah, aku tunggu nanti update nanti semua. And lagi pun aku tak berapa kisah sangat sebab main concern aku beli smartphone ni adalah untuk dia punya kamera dia dan form factor dia. So kebanyakan masa bila aku nak guna smartphone untuk WhatsApp ke, tengok social media ke apa ke, semuanya adalah smartphone review. So macam sekarang pun aku tengah guna smartphone review. So hanya bila aku nak ambil gambar untuk hobi aku tu, baru aku akan keluarkan smartphone ni. So and kemudian aku punya banking app semua aku akan letakkan kat dalam smartphone ni lah. Overall itulah antara sebab kenapa aku jual kamera aku, Fujifilm X100V aku jual. Dan kemudian aku angkat kepada smartphone ni. Dan dalam video ni pun tadi pun aku dah cerita kenapa aku tak go for Vivo X100 Pro, kenapa aku go for smartphone ni. So memang reason ni macam itu je reason dia. Tapi itulah kan. Itu je lah reason dia. Tak ada banyak sangat lah. Ada tak benda yang aku tak suka pasal Xiaomi 14 Ultra ni? Benda yang tak suka tak adalah. Benda yang rindu tu adalah. Contohnya sebab sebelum ni aku gunakan Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya, kita tahu kan S24 Ultra sekarang line up semua dah ada AI tu semua kan. So antara benda yang aku rindu bila aku terus guna jam kepada smartphone ni adalah pertama, circle to search tu. Aku rindu betul nak pakai benda tu. Senang betul nak cari apa-apa kan. Dan kemudian yang kedua adalah word suggestion tu, yang mana bila kita type bahasa Inggeris kan, contohnya kita reply bahasa Inggeris, and then kemudian kau boleh ubah dia punya wording tu, AI akan suggest lah ayat yang lebih bersesuaian, lebih lembut ke lebih professional kalau kita nak reply pada seseorang tu kan. Yang itu dua benda ni lah yang aku rasa aku rindu gila lah bila aku gunakan Xiaomi 14 Ultra ni, sebab benda tu tak ada dekat Xiaomi 14 Ultra. So itu je lah. Dari segi yang lain-lain, satu lagi lah, aku rasa dia punya notification drawer Samsung lebih better lah. One UI lebih elok sebab kita boleh expand kita punya notification tu, senang untuk baca. Dekat smartphone ni tak boleh. So itu je lah, 3 benda lah aku rindu daripada Samsung punya device. Tapi itulah, Samsung punya device tak boleh nak memuaskan aku punya nafsu penggambaran aku kan. Aku ada kriteria yang aku nak bila aku nak pakai smartphone tu untuk penggambaran, yang mana untuk menggantikan aku punya kamera Fujifilm tu. So itulah dia kan. Itulah dia cerita kita punya Tech Babel untuk hari ni berkenaan dengan pengalaman aku membuat keputusan gila untuk mengangkat Xiaomi 14 Ultra sebagai main daily driver aku sekarang.
Nantikanlah. Ini kira video review ke? Bukan video review kot. Nanti lah tengok lah, kalau aku rajin aku buat lah video review untuk Xiaomi 14 Ultra tu. Aku nak kena banyak video tak siap ni kan. Bulan puasa dah habis. So sekarang kita dah tak ada alasan dah kan. Nak ke bulan puasa itu macam aduh bapak berasa penat, ngantuk kan. Now dah tak ada alasan lah. Kita kena pulun lah buat video kan. So selamat Hari Raya. Maaf saya batin sekali lagi. Aku ucapkan kepada korang semua. Beraya tu agak-agak lah kan. Jangan nak tergendarah je. Nanti badan naik kan. Untuk yang kurus tak apa. Yang badan besar macam aku ni sakit kan. Sakit. Kita kena jaga kita punya kesihatan. Dia bukan sebab nak kurus, sebab nak nampak elok je. Kesihatan pun kena jaga. Okay. So aku rasa sampai di sini saja video aku untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.